Okey. Bila bercakap mengenai ubat berlainan jenama, adakah keberkesanannya masih sama? Jadi apa yang dimaksudkan dengan ubat generik dan juga ubat innovator? Apakah persamaan dan juga perbezaan antara kedua-dua ubat ini? Silakan Puan. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah atas jemputan untuk saya berada di Konti pada pagi ini. Okey, berbalik pada soalan tadi, apakah dimaksudkan dengan ubat generik dan juga ubat innovator dan apakah persamaan dan juga perbezaannya? Okey, dari segi definisi ubat innovator ni ialah ubat baharu yang mula diperkenalkan dalam pasaran lah. Syarikat yang menemui atau menghasilkan ubat innovator ni melalui penyelidikan dan juga beberapa fasa kajian klinikal akan diberikan lesen pemilikan atau kita panggil sebagai patent kepada syarikat tersebut. So sepanjang tempoh patent tu syarikat lain atau tiada syarikat yang dibenarkanlah untuk mengeluarkan ubat yang sama sampailah tempoh patent tu tamat. Okey. Kalau ubat generik pula ialah ubat yang dikilangkan setelah tempoh patent ubat innovator atau ubat berjenama asal ni tamat. Okey, dari segi persamaan, kedua-dua ubat generik dan juga ubat innovator ni mempunyai kandungan bahan aktif atau kita panggil sebagai active ingredient lah yang sama. So kedua-duanya mempunyai active ingredient yang sama. Selain tu ubat generik yang telah berdaftar ni adalah setara dengan ubat innovator dari segi aspek keselamatan, keberkesanan dan juga kualiti. Okey. Dari segi perbezaan, ubat generik ni mungkin mengandungi bahan tidak aktif atau kita panggil sebagai excipient lah yang berbeza dengan ubat innovator. So excipient ni termasuklah contohnya macam bahan pengawet, bahan perasa, pewarna ataupun bahan yang digunakan untuk penyelaputan atau coating tablet atau pil tu sendiri. So secaranya itulah antara persamaan dan juga perbezaan antara ubat generik dan juga ubat innovator. Jadi ubat innovator ni ada tempoh-tempoh tertentu dia lah ketika ia dipatentkan. Tempoh patent tu betul. Dan nak tahu juga antara kriteria yang perlu dipatuhi oleh syarikat pengeluar sebelum sesuatu ubat generik tu boleh didaftarkan oleh pihak berkuasa kawalan dadah ataupun PBKD. Okey, kalau bagi kriteria yang perlu dipatuhi tu kalau mengikut peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984 di bawah Akta Jualan Dadah 1952, semua ubat generik ni perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah PBKD, Kementerian Kesihatan Malaysia. So ubat ni perlu berdaftar sebelum ianya boleh dikilang, diimport, dijual dan digunakan di Malaysia lah. Okey, hanya ubat-ubat yang telah dinilai selamat, berkualiti, berkesan akan didaftarkan oleh pihak berkuasa kawalan dadah Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, tiga aspek ni memang penting lah: keberkesanan, keselamatan dan juga kualiti. Okey, menjawab pertanyaan DJ Nadia tadi, apakah kriteria yang perlu dipatuhi? Pihak berkuasa kawalan dadah PBKD telah menetapkan syarat supaya semua ubat generik ni mematuhi aspek kualiti, keselamatan dan keberkesanannya sama seperti yang telah dikenakan kepada ubat innovator lah. Okey, Malaysia sendiri mempunyai sistem regulatory pharmaceutical yang bermutu dan bertaraf antarabangsa. Dan di Malaysia, bahagian regulatory yang bertanggungjawab ialah bahagian regulatory farmasi negara NPRA sendirilah. Okey, bagi memastikan semua ubat generik ni yang didaftar ni memenuhi kriteria atau aspek kualiti, keselamatan dan juga keberkesanan, keperluan pendaftaran yang ketat telah dikuatkuasakan terhadap ubat generik. Okey, antara kriteria utamanya adalah pematuhan kepada amalan perkilangan baik APB yang perlu dipatuhi dalam pengilangan ubat generik lah. Okey, selain itu kajian bioequivalence perlu dijalankan terhadap ubat generik. Okey, kajian ni perlu dijalankan bagi memastikan dan membuktikan ubat generik ni dapat memberi kesan terapeutik yang sama dan dalam masa yang sama seperti ubat innovator. Ni yang macam saya cakap tadi lah. Okey, kajian ni merupakan kaedah yang paling sesuai untuk membuktikan keberkesanan sesuatu ubat generik adalah sama dengan ubat innovator dalam merawat pesakit lah. Okey,
keadaan ini juga bagi membolehkan sesuatu ubat generik ini saling ditukar ganti atau interchangeable dengan ubat innovator. So maksudnya kalau tak ada ubat innovator ni, bolehlah ambil ubat generik yang berlainan jenama tu. Sebab keberkesanannya ataupun kandungannya sama sahaja. Dan juga formulasi ubat generik juga akan disemak untuk memastikan ianya tak mengandungi bahan-bahan terlarang. Dan juga pihak berkuasa kawalan dadah PBKD juga menguatkuasakan keperluan validasi proses, validasi analytical, pelabelan dan kajian mutu finish product serta kajian stability untuk menjamin kualiti dan keselamatan ubat generik ni. Jadi maksudnya ia dikilangkan di kilang yang mempunyai tahap dan juga standard yang tinggi jugalah. Betul. Sama betul. seperti ubat innovator berjenama asal lah. Betul. Dan bila seperti yang kita sedia maklum jugalah ya, keperluan yang ketat juga telah dikenakan oleh PBKD sebelum ubat-ubatan generik ni boleh didaftarkan. Jadi adakah juga sebarang pemantauan dibuat oleh pihak berkuasa setelah ubat generik ini berada dalam pasaran? Okey, dari segi pemantauan setelah ubat generik ni didaftarkan, pihak berkuasa kawalan dadah akan sentiasa memastikan ubat generik ni mematuhi keperluan pendaftaran dari segi aspek kualiti, keberkesanan dan juga keselamatan melalui program permonitoran ubat berdaftar di pasaran yang kita panggil sebagai activity surveillance lah. Ubat generik dalam pasaran juga akan disemak dari segi pelabelan, pembungkusan dan diuji di makmal untuk memastikan ianya mematuhi keperluan pendaftaran. Okay, selain daripada activity surveillance juga, sekiranya terdapat aduan yang diterima daripada ahli profesional kesihatan, orang awam atau pengguna berkaitan dengan keselamatan, kualiti atau keberkesanan ubat generik ni, so aduan ni akan disiasat dengan terperinci lah. Okey, syarikat pengilang atau syarikat pemegang pendaftaran bertanggungjawab untuk mengambil langkah pembetulan dan penambahbaikan apabila punca masalah ni dah dikenal pasti. Okey, sepanjang tempoh ubat generik ni didaftarkan, setiap pindaan atau perubahan yang ingin dilakukan oleh pemegang pendaftaran produk ni, sama ada dari segi formulasi, pelabelan dan sebagainya, perlulah mendapat kelulusan lah daripada pihak berkuasa kawalan dadah. So kalau apa-apa perubahan mesti kena dapat kelulusan dulu. Dia tak boleh macam main tukar terus macam tu lah. Okey, pihak berkuasa kawalan dadah juga boleh mengambil tindakan untuk membatalkan pendaftaran ubat generik yang didapati dah tak berkualiti, tak selamat, tak berkesan serta tak mematuhi APB ni lah atau amalan perkilangan baik ni. PBKD juga berkuasa mengeluarkan arahan untuk menarik balik ubat-ubatan tersebut dari pasaran demi keselamatan pengguna dan juga pesakit lah. Kira ada aduan ataupun didapati tidak menepati standard piawaian yang ditetapkan. Betul. Kan Puan, kita nak cakap tadi mengenai ubat generik yang dikilangkan di kilang. Adakah ianya dikilangkan di kilang yang mempunyai tahap ataupun standard yang tinggi sama seperti ubat yang bertahap ubat asal innovator ini? Okey, kalau ubat generik ni yang dikilangkan di kilang pharmaceutical, di kilang Malaysia atau di kilang negara, perlu mematuhi standard yang kita panggil sebagai amalan perkilangan baik APB atau Good Manufacturing Practice lah, GMP. Okey, sama je seperti ubat berjenama asal atau ubat innovator. Okey, semua ubat generik ni yang dikilangkan di Malaysia atau diimport dari luar negara perlu mematuhi amalan perkilangan baik sebelum boleh didaftarkan oleh PBKD lah. Okey, macam Malaysia sendiri, Malaysia merupakan ahli Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, PICS, iaitu satu piawaian yang diguna pakai sama ada bagi ubat innovator maupun ubat generik, dan piawaian ni adalah sama seperti yang dilaksanakan di negara-negara maju lah, contohnya macam Eropah, Amerika Syarikat dan juga Australia. Okey, bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA merupakan sekretariat bagi pihak berkuasa kawalan dadah PBKD. Okey, NPRA bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan APB terhadap
premis-premis penghilang yang terletak di Malaysia dan juga di luar negara untuk memastikan tahap kepatuhan kepada APB ni, tahap kepatuhan kepada amalan perkilangan baik. Ubat generik ni adalah sama seperti penghilang ubat innovator. Selain itu, semua penghilang pharmaceutical ni wajib mematuhi standard APB ni lah. Jadinya kalau ada mana-mana penghilang yang tidak memenuhi standard ni, bahagian regulatory farmasi negara NPRA, Kementerian Kesihatan Malaysia tidak akan membenarkanlah kilang-kilang ni untuk beroperasi untuk menghilangkan apa-apa produk pharmaceutical ke apa-apa produk ubat-ubatan lah. So memang strict, sama sahaja requirement atau standard penghilang bagi ubat generik dan juga bagi ubat innovator. Sama sahaja ya. Itulah ada jugalah yang kata orang tu mitos kan. Bila lazimnya ubat generik ni berharga jauh lebih murah daripada ubat innovator. Jadi adakah ianya bermaksud ia mempunyai kualiti yang rendah kan? Sebab ada juga beberapa mitos di kalangan masyarakat kita yang mengatakan ubat generik ni ubat tepi jalan lah ya, ataupun ubat tiruan ya. Tak kurang juga mendakwa ubat generik ni ambil masa lebih lama untuk bertindak dalam tubuh badan. Adakah dakwaan ataupun mitos ini benar? Biasanya kita dah makan satu jenama tu mungkin jenama innovator lah. Selepas berakhir tempoh patent tu ada ubat generik lain yang keluar. Tapi kita rasa macam kenapa yang ni macam lambat je nak berkesan. Kita yang ubat innovator ni macam cepat sikit. Adakah macam itu mitos mata-mata atau bagaimana? Okey, menarik soalan tu DJ. Okey, kalau macam perkara ni kita tak boleh nak samakan dengan produk tiruan yang menyerupai produk asal lah. Macam selalu setengah orang akan anggap lagi murah mesti tak kualiti kan. Ada pemikiran, pendapat yang macam tu lah. So macam yang kiranya kita tak boleh nak samakan sebab untuk makluman para pendengar semua, ubat generik ni bukan ubat tiruan kerana atau ubat yang menyerupai produk asal, kerana bahan aktif atau aktif ingredient ubat generik ni sama seperti ubat innovator atau ubat berjenama asal lah. Okey, macam saya nyatakan ke awal sesi tadi, ubat innovator ni dihasilkan melalui penyelidikan dan juga beberapa fasa kajian klinikal atau clinical trial yang proses ni melibatkan kos yang tinggi. Okey, so manakala kalau ubat generik tidak perlu melalui proses ini dan tidak melibatkan kos penyelidikan dan juga tidak perlu mengulangi fasa clinical trial yang mahal. So secara tidak langsung ubat generik ni boleh dijual dengan harga yang lebih murah lah berbanding ubat innovator sebab kos dia tak sama. Okey, selain daripada tu di pasaran lazimnya akan ada lebih daripada satu syarikat lah yang akan memohon untuk mendaftarkan dan menghilangkan sesuatu ubat generik ni lepas tempoh patent tu dah tamat. Okey. Oleh itu satu jenis ubat generik ni mungkin akan dikeluarkan oleh beberapa penghilang pharmaceutical dan secara tak langsung situasi ni mewujudkan satu persaingan yang sihat lah antara pengeluar ubat generik dan menyebabkan penurunan harga tersebut di pasaran. So macam bila ada persaingan, so akan ada yang company yang takkan letak harga yang tinggi sangat lah. Okay. Mesti ada orang tertanya, kualiti dia macam mana? Sama ke? Berkualiti ke? Okay. Masyarakat perlu faham bahawa untuk satu ubat generik itu dibenarkan untuk dijual dan dipasarkan di Malaysia, ia perlulah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. So proses pendaftaran ni sangat terperinci dan memenuhi pelbagai keperluan yang sangat ketat lah. So ada dakwaan yang mengatakan ubat generik ni mengambil masa yang lebih lama untuk bertindak dalam tubuh badan, juga tak benar lah. Kalau macam ada rasa betul lambat je bertindak, tu dakwaan tu memang tak benar lah. Okey, sebabnya tempoh tindakan ubat generik ni sama je dengan ubat innovator sebab telah dibuktikan dalam kajian bioequivalence macam saya nyatakan tadi, dan ubat generik ni melepaskan dos bahan aktif yang sama ke dalam tubuh pada kadar kelajuan dan pada jumlah yang sama dengan ubat berjenama asal atau ubat innovator ni lah. Dan kita juga kadang-kadang keliru antara nak membezakan nama sebenar ubat dan juga nama dagangan. Jadi bagaimana cara kita nak membezakan nama sebenar ubat dan juga nama dagangan?
Okey, segelintir masyarakat dia masih keliru untuk kenal pasti atau membezakanlah nama sesuatu ubat. Okey, kalau kita lihat kat pasaran, satu ubat tu akan ada nama generik dan juga nama dagangan lah. Jadi macam mana kita nak bezakan sama ada nama generik tu mana nama generik atau mana nama dagangan lah, atau jenama ubat tu. Okey. Secara penerangan ringkas, nama generik ni adalah nama kimia atau nama bahan aktif yang aktif ingredient ubat tu lah yang diguna pakai di seluruh dunia. Okey, nama dagangan pula adalah jenama. Jenama atau nama yang diberikan oleh syarikat pengeluar ubat tersebut dan adalah berbeza daripada satu pengeluar dengan pengeluar yang lain. Macam contohnya lah ubat demam. Kita tahu ubat demam dia punya active ingredient atau bahan aktif dia ialah paracetamol. So paracetamol ialah nama generik. Okey, tapi di pasaran ada beberapa jenama untuk ubat paracetamol, macam contohnya Panadol, Eufamol dan sebagainya. So itu antara itu adalah contohlah macam mana nak membezakan nama generik dan juga nama brand tu lah, nama jenama ubat tu sendiri. So kena tengok mana satulah. Okey. Pengguna juga digalakkan untuk mengetahui nama generik ubat dan bukannya nama dagangan ubat untuk mengelakkan berlakunya kekeliruan lah semasa mengambil atau menggunakan ubat. Lepas tu macam saya cakap tadi, satu jenis ubat hanya akan ada satu je nama generik, nama sebenar dan tapi akan ada pelbagai nama dagangan lah atau jenama bergantung kepada berapa banyak pengeluar yang menghasilkan ubat tersebut lah. Okey, selain daripada nama dagangan atau jenama yang berbeza, bentuk dan warna ubat juga akan berbeza. Ikutlah pengeluar tu akan keluar ubat macam mana bentuk dan warna dia kan. Okey, so dari situ pentinglah untuk para pengguna atau pesakit untuk mengetahui nama generik ubat ni atau nama bahan aktif untuk mengelakkan berlakunya kesilapan tersalah ambil ubat atau terambil ubat yang sama, dua ubat yang sama tapi hanya beza dari segi nama, jenama dan juga dia punya warna atau bentuk lah. Okey. So kalau cara mudahnya boleh tengok dekat label produk tu sendirilah, label ubat tu sendiri kat kotak tu dia ada nyatakan apa bahan aktif tu. So bahan aktif tu ialah nama generik dan jenama tu kena tengoklah selalunya nama panggilan lah ubat tu sendiri. Biasanya yang kandungan yang aktif tu dia ada berapa mg tu kan. So dia ada tulis active ingredient lah. Contoh macam paracetamol, active ingredient dia berapa mg semua. So brand dia ikutlah company tu nak decide, syarikat tu nak decide lah dia nak bagi nama apa, bergantung kepada syarikat. Tapi still nama generik ni sama je seluruh dunia. Dia akan panggil paracetamol juga. So dia akan sama saja. So yang membezakan adalah jenama. Sebab kenapa pentingnya tahu nama generik ni, sebab kadang-kadang ada situasi bila macam pesakit dia just cakap nama brand je, tapi bila tanya lebih lanjut dia tak dapat nak bagi nama generik atau nama active ingredient ubat tu lah. Ataupun takutnya berlaku kesilapan macam saya cakap tadi lah. Memang lain-lain brand tapi dia tak tahu tu ubat yang sama. So dia dah ambil dua-dua ubat yang sama. Kan ada double dose pula. Betul, kita tak nak ada berlaku macam tu lah. So dinasihatkan untuk para pengguna untuk tahu nama generik ataupun nama active ingredient ubat tu sendirilah, daripada tahu daripada hafal nama. Kadang-kadang ada juga pesakit pakcik makan ubat yang bulat-bulat je tapi tak tahu nama. Itu pun susah juga. So dia bulat-bulat kecil-kecil warna oranye. Itu selalulah. Sebab kita pun kena tahu, macam sebagai farmasis kita kena tahulah apa macam dia punya history pesakit punya ubat kan yang pernah ambil. So better untuk pesakit untuk tahulah nama ubat yang diambil. So lagi senanglah, memudahkan. Ada ubat yang dijual di farmasi, ada juga ubat yang dijual di kedai sebenika kan. Macam bagaimana kita nak menyemak adakah sebenarnya ubat ni
boleh ataupun mendapat kelulusan NPRA ke? Ada tak platform untuk kita semak? Okey, secara umumnya kalau untuk mengetahui sama ada produk tu berdaftar atau tidak, para pengguna atau para pesakit atau masyarakat luar sana boleh tengok dua ciri lah. Kita ada label hologram dan juga nombor pendaftaran MAL lah. So dua-dua ciri ini adalah ciri bagi produk berdaftar. Bagi menyemak sama ada nombor pendaftaran tu wujud atau tidak, maksudnya berdaftar atau tidak, so para pengguna boleh menggunakan aplikasi NPRA Product Search ataupun yang boleh dimuat naik daripada Google Play Store dan juga Apple App Store lah, ataupun Huawei App Gallery. Okey, selain daripada tu, kalau macam pengguna nak dapatkan melalui website NPRA pun boleh semak lah. So pentingnya kena semak lah. First kena pastikan ubat yang diambil tu adalah ubat yang berdaftar. Sebab macam saya katakan tadi, ubat-ubat yang berdaftar ni kita dah dinilai dari segi aspek kualiti, keberkesanan dan juga keselamatan. So untuk mengetahui boleh tengok dua ciri ni dan juga menyemaklah nombor pendaftaran MAL tu. Baiklah, untuk kita simpulkanlah perbincangan kita pada pagi ini mengenai ubat berlainan jenama, adakah keberkesanannya masih sama? Diharapkan telah jelas lah apa yang diterangkan oleh Puan Zuhaida kita. Jadi akhir kata, apakah yang dapat disimpulkan sebagai satu mesej kepada masyarakat yang sedang mendengar ketika ini, yang menonton, berkenaan dengan ubat-ubatan generik? Okey, persepsi atau mindset segelintir masyarakat yang mengatakan ubat generik ni tak bagus, tak berkualiti, ubat tiruan yang menyerupai produk asal tu perlulah diubah lah. Okey, sebab ubat generik ni bukan ubat tiruan yang menyerupai produk asal, kerananya ubat generik ni adalah sama atau bioequivalent dengan produk berjenama asal dari segi aspek kualiti, keselamatan dan juga keberkesanan. Okey, kedua-dua ubat generik dan juga ubat innovator ni dikilang yang mematuhi standard GMP, Good Manufacturing Practice yang sama sahaja. Okey, ada dakwaan yang mengatakan ubat innovator ni lagi bagus daripada ubat generik. Tapi dakwaan ini juga tak benar lah, kerana ubat generik ni dah dibuktikan mempunyai bioequivalence yang sama dengan ubat berjenama asal. Jadinya jumlah bahan aktif yang sampai ke dalam saluran darah pesakit adalah sama mengikut masa seperti ubat innovator sendiri. Okey, ubat generik pun bukanlah substandard ataupun produk yang tak berkualiti hanya kerana harganya murah. Harganya murah adalah kerana dia tidak perlu menanggung kos yang macam ubat innovator, sebab ubat innovator perlu menjalani atau melalui penyelidikan dan juga clinical trial. So ubat generik ni tidak perlu, so menyebabkan harga dia lagi lebih murah lah. Sekiranya para pendengar atau masyarakat di luar sana ingin mendapatkan maklumat berkaitan ubat generik ataupun informasi tambahan, bolehlah layari laman web bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA di www.npra.gov.my ataupun boleh layari portal Kenali Ubat Anda di www.knowyourmedicines.gov.my. Sekiranya para pendengar ada sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, para pendengar bolehlah menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan di talian 1800 6722 setiap hari Isnin sehingga Jumaat dari pukul 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum lah. Sekian saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada Puan Zuhaida binti Zainal Bahrain, Ketua Penolong Pengarah Pusat Koordinasi dan Perancangan Strategik Regulation bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA, atas penerangan yang cukup lengkap dan juga jelas lah untuk kita hari ini.